Saya nak tanya satu soalan yang antum kena jawab. Saya pernah jadi guru sejarah di tingkatan 3. So I know something about history. Don't play with me. Saya nak tanya satu soalan, antum kena jawab. Ketika bintang 3 attack Tanah Melaya, balai di Bukit Kepong itu adalah balai polis British, yang orang Melayu jadi polis. Soalan saya satu, bagaimana komunis ada senjata sedangkan dia duduk dalam hutan? Tell me, my brother Muslim, bagaimana dia ada senjata? Bagaimana dia ada bom? Dia buat sendiri? Tak. Siapa bagi kat dia? British yang bagi. Kenapa British bagi? British bagi senjata pada komunis suruh lawan Jepun. Ingat tak dulu Amerika bagi senjata pada Iraq lawan Iran? Lepas tu dia buat 12 tuduhan kepada Iraq. Bila Iraq mula tunjuk taring, dia bagi 12 tuduhan. Salah satu tuduhan ada senjata yang paling bahaya, sedangkan dia tahu tak ada. Bila British bagi senjata, dia nak lawan Jepun tak boleh. Dia minta orang, dia panggil orang gunung ni, lawan, kalahlah apa nama, Jepun. Tapi nak buat gimana perangai manusia kan, bila dapat harta agih tak rata. Bila agih tak rata, marahlah Abdul Wahab. Dia ni dapat 400 pound, 400 juta pound, 300 juta pound, mai kat adik paling kecil, rumah yang tersegam indah. Lagi 3 tahun nak tamat, nak runtuh dah rumah tu. Kes apa? Kes bapa tak boleh dengar hospital. Hang sebut hospital pasal apa? Bila bagi tak rata, yang kata bintang 3 ni, dia tak suka dekat British, maka dia ambil senjata yang British bagi, dia lawan balik British. British nak lawan balik macam mana? British ketika itu buka borang-borang kemasukan polis Melayu ke dalam polis British. Maka orang Melayu ketika itu menjadi polis lawan bintang 3. Lawan bintang 3. Orang kampung Melayu pada masa itu diajak main senjata oleh British. Samsiah Pakih ni semua ni, Rasid Maidin ni semua ni, Man Indra ni semua ni, ambillah senjata daripada British. Senjata patah lah, senapan patah, tembak menembak, guna nak menembak bintang 3. Dengan kehendak Allah, bintang 3 dia kuat 2 minggu saja, lepas tu dia habis. Bila habis, jadi benda yang sama. Orang-orang Melayu yang British didik dengan senjata-senjata ni semua supaya lawan komunis, mereka tak setuju dengan prasyarat British buat. Bila mereka tak setuju, mereka ni semua pandai main senjata dah ni, mereka pula diperang oleh British seperti mana British perang bintang 3. Maka mereka inilah lari masuk dalam gunung, dipanggil orang gunung. Mereka inilah British panggil komunis. Komunis. Mana boleh Rashid Maidin itu komunis? Dia keluar pondok. Bagaimana Samsiah Fakir itu komunis? Dia mengajak Quran. Bagaimana Man Indra itu boleh komunis? Dia mengajak kitab Matla'ul Badrain. Siapa mereka ini? Siapa? Mereka adalah komunis di mata British, tapi mereka adalah perjuang di mata orang kampung. Tok Janggut, saya nak cerita apa yang saya tahu. Tok Janggut, dada Tok Janggut ditembak dari depan, pecah ke belakang. Peluru yang masuk itu peluru siapa? Peluru British. Ambil, buat rombongan ziarah ke Akib Negara, tengok satu dokumen penting, tulisan Tok Janggut. Tok Janggut menghantar surat kepada Sultan Kuala Terengganu, Sultan Terengganu. Kenapa? Tok Janggut menulis kepada Sultan Terengganu, dan ini menjadi sejarah Arkib Negara. Apa kata Tok Janggut? Sesungguhnya yang datang ke negeri kita adalah penjajah yang telah meruntuhkan kerajaan Turki Osmaniyah. Tok Janggut tak sebut hal merdeka.
Dia sebut kepada duli tuanku yang datang ke negeri kita. Siapa dia? British. Kan dia buat apa? Orang putih panggil apa? Apa nama? Dalam duk ingat dah. Dia nak mai dah. Apa dia panggil? Rule and divide. Ke divide and rule ke? Pecah dan perintah. Hampa orang putih mesti patah tak tahu ke? Ni nama dia pejuang Melayu. Memang tak suka orang putih langsung. Rule, dia buat undang-undang. Pecah dan perintah. Tok Janggut punya surat itu ada di arkib negara, dibawa balik daripada England dengan harga 60 pound. Jangan tak tahu kisah ini. Diterjemahkan surat Tok Janggut. Tok Janggut ini guru pondok daripada Kuala Terengganu. Beli balik surat tu daripada penjajah dengan harga 60 pound. Apa nama datuk yang bawa balik tu? Saya lupa dah. Tapi anak dia saya kenal, Ustaz Saifuddin tak silap, di Dewan Bahasa dan Pustaka. Bawa balik. Tok Janggut bagi ingat kepada raja bahawa yang masuk mai ke negeri kita adalah orang yang telah meruntuhkan kerajaan Islam di Turki. Maka berkewajipan kita halau dia keluar. Tetapi antara istana dan British ada perjanjian. Antara istana dengan British ada perjanjian. Bila Tok Janggut keluar, apa kata British kepada istana? Tok Janggut keluar dengan senapang nak tembak raja. Raja mana tak takut? Takut lah. Maka raja minta British defend. British defend lah. Biasalah British keluar defend. Dekat dia maksud defend tu tembak bagi mampu lah. Dan British dan tertulis dalam akid negara apa dia? Surat menyatakan British kata pada raja, kedatangan kami tidak ada kena mengena dengan agama. Kenapa dia sebut kalimah itu? Kedatangan kami tak benar, tak ada kena mengena dengan agama. Tok Janggut sebut tu salah. Kami sekadar main nak mengajak orang Melayu ni nak korek bijih ke mana. Kami nak ajak orang Melayu proses timah macam mana. Hak tu saja kerja kami. Dan dia buat sungguh. Dia korek-korek, dia pelari ke negeri dia. Sampai Kelang Bijih jadi apa? Apa square? Times Square. Bijih tak ada apa lagi. Inilah merdeka. Tak ada bijih tu kan. Lembah Bujang, tinggal apa Lembah Bujang? Kapal korek. Tu kapal korek siapa tu? Bukan orang Melayunya. Habis jadi lombong, tak ada hasil. Hak Tok Janggut habaq tu betul. Abdul Rahman Linggi, Limbong, yang pandai dalam bidang hartanah, dibuang ke Singapura, dibuang ke Mekah oleh British, bukan oleh Jepun, oleh British. Ketika itu ramai daripada orang-orang agama lari masuk dalam hutan. Orang agama masa tu tak ada apa? Masa zaman Tok Janggut depa tidak ada senapang. Tak ada senapang, depa hanya ada parang, ada pisau, ada golok. Nak lawan dengan senapang patah, mati depa syahid semua. Depa syahid semua. Tapi ketika mereka berjuang, satu saja Tok Janggut ni semua sebut hubbul watan minal iman. Sayang tanah air daripada iman. Walaupun dia bukan dari Nabi, tetapi perkataan itu mengangkat semangat. Tahun 1974 Jordan kena serang dengan Israel. Tentera Jordan, askar Jordan ni di bawah pemerintahan Raja Abdullah hari itu perang habis-habisan, ketenteraan nak lawan tentera Israel, tak boleh pergi, kalah. Melihat keadaan itu, ulama-ulama di sekitar Jordan keluar membantu hanya dengan satu perkataan. Apa dia? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Keluar bersungguh-sungguh pada Allah. Hanya senapang patah saja. Yang tentera ni ada bom, ada kereta kebaik, dababah semua mereka ada. Israel tak lari. Hanya dengan kalimah jihad, seru masuk dalam hati. Ajak semayang malam, ajak berdoa, ajak munajat kepada Allah. Orang kampung saja halau Israel keluar daripada Jordan. Benarlah kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Itu saja boleh mengangkat kehidupan manusia. Dalam surah Al-Anfal Allah Ta'ala sebut apa dia?
Istajibu lillah wa li rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Orang yang beriman, terimalah seruan Allah dan Rasul apabila mereka memanggil kamu untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Lima yuhyikum, Islam menghidupkan. Pasal itu beza. 500 tahun kita hampir dijajah dengan bermacam-macam penjajahan. Yang terkorban di belakang takbir semuanya para ulama, semuanya para ulama. Semuanya para ulama. Sebab hanya para ulama aja tahu makna negeri yang dijajah apa jadi. Bila negeri dijajah, agama jadi mangsa. Lihatlah semua negeri. Turki dijajah, agama jadi mangsa. India dijajah, agama jadi mangsa. Tanah Melayu dijajah, agama jadi mangsa. Benda yang tertulis di arkib negara ini mesti kita baca. Apa dia? Muhammadan Law, yang ditentang oleh Abdul Rahman Limbong. Apa dia? Kaunsil British datang ke tanah Melayu memperkenalkan kepada Raja Muhammadan Law, iaitu sesiapa yang nak mengajar agama diperkenalkan tauliah di bawah Kaunsil British. Abdul Rahman Limbong, orang yang mangkit, menyatakan siapa terima tauliah Kaunsil British ini, dia telah menggadaikan agama dia. Tapi saya habaq dua, macam saya habaq tadi, orang yang berjuang Islam ni ada dua. Satu dia berjuang Islam, satu dia berjuang apa tak tahulah, dia cuma pakai label Islam, uniform Islam, tapi dia ikut British. Dia ikut British. Ramai anak-anak murid di bawah Tok Janggut tidak menerima sistem tauliah Muhammadan Law. Sampai hari ini Jabatan Agama tidak membuang Muhammadan Law daripada idea British untuk sekat agama masuk. Perkara yang paling utama di bawah Muhammadan Law ni apa dia? Jihad tidak boleh dibicarakan. Antum ingat lagi peristiwa 11 September yang berlaku di negeri orang putih? Lepas berlaku benda tu, apa jadi? Islamic phobia. Lepas jadi Islamic phobia, Islam itu teroris. Lepas itu apa jadi di Azhar? Ada wakil daripada Washington datang ke Azhar, minta Syekhul Azhar pada masa itu Tantawi supaya membatalkan semua apa nama kita panggil muqarrar mata pelajaran berkaitan dengan jihad, minta tidak diajar di Azhar. Tengok, krisis yang sama. Krisis yang sama. Penjajahan ini satu agenda daripada orang kafir supaya orang Islam ni renggang dengan agama, jauh dengan agama. Yang bangkit mengangkat harkat dan martabat agama adalah para ulama. Adalah para ulama. Kalau dia tak mengaji agama, mesti dia mendapat asuhan daripada para ulama, baru dia boleh berjuang. Bangsa tak main peranan pada masa itu. Cuma kebetulan kenapa disebut Melayu? Kerana Melayu adalah majoriti pada masa itu. Bangsanya agak berani Melayu banding Cina dan India. Cuma sekarang ini Melayu jadi minoriti balik. Cina, India jadi majoriti, berani pula. Dia jadi berani. Kita nak duduk atas kotak kuning kereta, kita tak berani. Dia berani duduk, kita tak boleh keluar. Kita pin-pin kat dia kata bodoh kita. Dia kata bodoh. Hak mengaji JPJ ni, dia kata bodoh kita. Kerana itu negara ini bukan negara orang Melayu, tapi negara Cina dan India. Orang Melayu ni menumpang aja negara ni. Bila negara Malaysia ni orang Melayu punya? No. Sebelum merdeka. Tok Janggut itu orang Melayu, tapi saya nak bagi tahu, jangan kecil hati. Tok Janggut itu kacukan, maka dia seorang mamak sebenarnya. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Dia bukan orang Melayu. Sebab orang Melayu pada masa itu dia kena fobia sunnah. Dia takut simpan janggut. Yang simpan janggut pada masa itu hanya mai daripada India saja, mamak. Antum ingat? Remember